Okey, ini adalah contoh skim perkhidmatan, dokumennya, apa yang ada di dalamnya. Jadi ini saya ambil contoh penolong pegawai takbir. Di sini ada klasifikasi perkhidmatannya adalah pentadbiran dan sokongan. Kumpulan perkhidmatannya adalah pelaksana, grade jawatan ada N19, N29, N32, N40. Pada kuasa 1 Julai 2016, ini adalah kira yang tertinggi lah yang kita terima masa berkeliling bilangan 1 2016, iaitu dah saya perkhidmatan. Okey, ni ada syarat lantikannya, apa syarat kelaikan masa syarat peningkatan secara lantikan, penetapan gaji permulaan. Ni yang semua yang saya sebutkan ni adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam skim perkhidmatan. Okey, dalam ni juga kita ada maklumat laluan kerjaya. Contoh kat sini, ini untuk pegawai eksekutif kan, kat sini dia ada nyatakan peningkatan pangkat ke N32, peningkatan pangkat ke N36. Jadi di sini dia nyatakan syarat-syarat dan berkaitan dengan itulah. Contoh untuk peningkatan pangkat ke N32, disahkan dalam perkhidmatan mencapai tahap prestasi yang ditetapkan, memenuhi kompetensi dan potensi dan diperlakukan oleh ketua jabatan. Semua dia maklumkan kat sini. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu apa skim perkhidmatan yang ada di UiTM. Macam mana kita nak pastikan apakah skim perkhidmatan yang terdapat di dalam sesuatu agensi. Jadi kita lihat surat kelulusan penjawatan atau kita short formnya adalah SKP. SKP, biasa orang dengar SKP orang ingat skim khidmat pelajar kan, tapi ini bukan. SKP ni adalah surat kelulusan penjawatan. Okey, jadi apa surat kelulusan penjawatan ni? Surat kelulusan penjawatan ni adalah dokumen yang memperlakukan perubahan jawatan awam di Badan Berkanan Persekutuan, Badan Berkanan Negeri dan pihak berkuasa tempatan. Maksudnya jika ada apa-apa pindaan skim perkhidmatan atau tambahan jawatan baru, pemasangan jawatan, semuanya kita kena update dalam SKP lah. Okey, jadi apa maklumat yang terdapat dalam SKP ni? Jadi dalam SKP ni ada nombor butiran. Nombor butiran ni adalah dia macam nombor surat beranak tau. Dia unique number. Dia tak akan bertindih dengan jawatan-jawatan lain yang di dalam program tu. Kalau dalam SKP program tu adalah KTC lah. Contoh untuk program 1 ni untuk pejabat naik kansila. Dipanggil program. Kalau kita panggil pusat tanggungjawab kan. Okey, selain tu kita ada anggaran berkenaan tajuk jawatan. Anggaran berkenaan tajuk jawatan ni sebenarnya adalah maklumat skim perkhidmatan dengan dia punya grade. Dan kalau ada maklumat khas untuk penyandang, semua dia letakkan dalam kolom anggaran yang berkenaan tajuk jawatan. Selain tu dia ada kod gaji SSM. Kod gaji SSM ni adalah grade gaji lah sebenarnya kalau kita faham itu adalah grade gaji. Dan seterusnya dia ada kod skim. Kod skim ni adalah kod skim yang digunakan di agensi pusat. Contohnya adalah contohnya kalau pegawai takbir kita panggil dia punya kod skim dia 3PN06. Kalau penolong pegawai takbir 3LN07. Maksudnya 3P. P itu adalah merujuk kepada kumpulan pengurusan yang profesional. Cara penulisannya begitu. So kalau 3P itu maksudnya kumpulan pengurusan yang profesional. Dan N06 tu adalah kod skim. Kod skim yang terpakai lah. Contoh kalau pegawai takbir 3PN06. Contoh lain penolong ni pembantu takbir peranan operasi kita panggil kod skim dia 3LN14. Dan N14 tu adalah kod skim untuk pembantu takbir peranan operasi. Kalau pensyarah pula kod skim dia 3PD. 3P tu perusahaan profesional kan.
3PB07. Itu untuk bersyarat DM lah. Okey, ada juga maklumat bilangan jawatan. Bilangan jawatan ni penting. Ini dah yang kita nak pegang ni, berapa yang kita ada di ITM. Dan butir-butir perubahan. Butir perubahan ni adalah catatan-catatan lain uh, dalam maklumat tentang jawatan. Contoh dia ada maklumat kalau naik kansler, ini untuk catatan untuk jawatan tu adalah jawatan terbuka kan. So dia akan catatkan di butir-butir perubahan. Yang lain adalah kalau KUP. Kalau dulu yang mana jawatan-jawatan yang KUP option, yang mana yang belum apa nama, dihakisikan, dalam SKP ni kita kita maklumkan siapa penyandang. Siapa penyandang mengikut ni lah, mengikut skim khidmatannya dan grade masing-masing. So boleh nampak lah. Boleh nampak dalam ni. Okey, untuk contoh SKP ni dia banyak, dia tebal sangat. Jadi saya letak kat sini adalah muka surat pertama. Ini pun separuh je, muka surat pertama dan muka surat terakhir. Kalau ikutkan ini adalah SKP terkini. SKP terkini ni adalah untuk tahun 2020 lah, SKP tahun 2020. Kalau kita print SKP ni memang tebal. Kalau ikutkan kita ada jawatan 19 ada butiran ada 1561. Bayangkan daripada muka surat 1 sehingga 1561. Yang ni termasuk hospital ITM. Okey, yang untuk SKP tahun 2020 ni, ini tidak termasuk dengan jawatan baharu tahun 2021. Sebab SKP 2020 ni diangkat bersekali dengan kelulusan ADM 2021. Maksudnya dia belum mengambil kira jawatan yang baru diluluskan lah. Belum termasuk yang tu. Okey, untuk makluman semua satu masa dulu sebelum tahun 2011. Belum lagi Nani, masih dalam skrin yang sama. Okey, terima kasih. Okey, satu masa dulu ya, sebelum tahun 2011, SKP yang kita rujuk ni adalah SKP tahunan yang ditulis secara berperingkat dan ianya disimpan secara hard copy. Dan apabila JPA membangunkan sistem MyPost pada waktu tu, semua data waran kejawatan disistemkan dan semua agensi diminta untuk duduk bersama-sama JPA bagi menyelaraskan data kejawatan secara one-to-one dengan pihak JPA lah. Memang sukarlah pada waktu ni. Dan hampir 3 bulan kami berkampung. 3 bulan tak silap. Rasa lebih daripada 3 bulan. Kami berkampung di JPA. Memang hari-hari kena pergi. Dan yang terlibat pada waktu itu adalah yang mantan ketua BDP iaitu Cik Alias. Cik Alias tahu Sara mulai 1 Ogos yang lalu. Yang terlibat, tim-tim yang lain yang terlibat adalah tim BDP lah. Semua tim ni hebat-hebat semua. Kami ulang alik daripada UiTM ke JPA untuk selesaikan waran pejawatan supaya ia selaras selaras dengan apa yang ada dalam sistem MyPost di JPA. Dan akhirnya siaplah SKP Zero Base tu. So SKP Zero Base yang pertama yang kita hasilkan adalah pada tahun 2011. Okay, nak cerita sejarah sikit lah. Okey, dan next. Okey, saya kongsikan di sini kesangan yang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia di mana melalui mesyuarat jawatankuasa Kabinet Transformasi Perkhidmatan Awam pada 23 Oktober 2018, bilangan kaki tangan dalam sektor awam dikurangkan sebanyak 5% secara berfasal hingga 2021. Maksudnya kita hanya boleh buat penelitian hanya 95% saja daripada keseluruhan waran muka-kajian di JPA. Dan dengan adanya kawalan saiz perkhidmatan awam ni, setiap kekosongan jawatan di sesuatu agensi perlu mendapatkan kelulusan penelitian daripada agensi pusat. Jadi permohonan bagi kesan jawatan perlu dimajukan kepada agensi pusat kepada setiap awal tahun. Jadi saya kongsikan juga di sini trend permohonan dan pengisian kekosongan jawatan yang kita mohon sejak tahun 2015
hingga kekini tahun 2021. Pada 2015 kita mohon 574 jawatan dan yang ini tidak diluluskan. Tapi dia minta kita hold dulu semua penelitian kekosongan yang ada. Jadi kita hold kat sini. Untuk tahun 2016 kita mohon 574, kita bawa kembali bilangan yang sama. Yang diluluskan adalah 184, hanya 32% sahaja. Tahun 2017 kita mohon 450, yang ini diluluskan, alhamdulillah. Yang ini adalah berdasarkan attrition rate, maksudnya bilangan yang berhenti bersara pada tahun yang sama, kita boleh isi semula lah pada tahun 2017. 2018 kita mohon 470, mereka bagi 360 jawatan, iaitu 33%. 2019 kita mohon 700 jawatan. Jadi ini dia beri lebih. Ada yang 860, ini melebihi 100%, 123%. Tahun 2020 kita mohon 906. Yang diluluskan adalah 856 jawatan, 95%. Dan yang terkini kita mohon 786 jawatan. Yang ini kita termasuk assessment rate juga, assessment rate dan jawatan-jawatan physical yang kita rasa perlu diisi untuk tahun dan tahun. Maksudnya baki daripada jawatan-jawatan yang kekosongan tahun sebelum. Terdapat 786. Iaitu yang ini kita dapat semua 100% lah kelulusan. Okey, jadi berdasarkan kepada keperluan semasa dan persetujuan organisasi ini, permohonan jawatan baru. Permohonan jawatan baru kepada industri pusat perlu dimohon dengan, maksudnya dengan pergantian. Kita panggil trade-off jawatan yang sedia ada. Okey, jadi bagi mengoptimumkan semua manusia sedia ada, ya TMA perlu membuat pembelajaran dengan strategi right sizing, repositioning dan redeployment. Maksudnya untuk memohon jawatan baru ni kita perlu trade off dengan jawatan kosong yang lain, atau istilah yang digunakan oleh Divisi Pusat adalah kita ni nak kena ada modal katanya. Jadi untuk mohon jawatan ni kena ada modal. Macam dulu kita melihat jumlah emolumen. Maksudnya kita pastikan emolumen bagi jawatan yang dia trade off tu sama ataupun lebih. Kurang tak boleh, lebih tak apa. Jadi contoh kalau kita nak mohon C41, mungkin kita kena trade off 3 jawatan di grade 11 contohnya, atau grade 17, 19. Contohnya kalau contohnya kita kena trade off 2 grade 29 untuk dapatkan grade yang 41 tadi. Dia kena tengok emolumen yang setara. Tapi untuk makluman dia, untuk situasi yang terkini ni, permohonan jawatan baru ni perlu di trade off hanya berdasarkan bilangan jawatan. Maksudnya one to one lah. Contoh kalau kita mohon satu jawatan grade 41, kita trade off dengan jawatan 29 juga. So 141 trade off dengan 129. Boleh lah. Jadi dia orang pertimbangkan lah. Itu one to one. Okey, ini yang saya sebutkan tadi, proses pengisian semula jawatan. Ini adalah proses yang dilaksanakan di bahagian pembangunan organisasi Jabatan Sosial Manusia yang melibatkan perancangan pengisian semula jawatan yang ditinggalkan oleh penyandang disebabkan oleh perkara, berhenti, meninggal dunia, peningkatan pangkat dan sebagainya. Dan permohonan pengisian semula ni kita akan majukan ke edisi pusat pada setiap tahun berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan. Contoh untuk tahun 2021 kita terima email permohonan daripada Divisi Pusat pada 25 Januari 2021. Kita kemukakan permohonan pada 29 Januari 2021 dan kita terima kelulusan pada 4 Mac 2021. Jadi setelah kita dapat kelulusan pengisian semula,
kita akan laksanakan analisa keperluan jawatan. Maksudnya kita akan lihat norma, kita akan lihat norma, kita akan lihat keperluan di sesuatu PDJ itu sama ada sertifikat atau tidak. Dan kita juga akan merujuk kepada hasil audit. Mungkin ada PDJ yang diaudit dan disemak semula keperluan jawatan, kita akan rujuk juga yang tu. Jadi daripada situ kita akan laksanakan agihan semula. Maksudnya kita akan keluarkan kelulusan kepada PPJ lah berdasarkan analisa yang kita laksanakan tu. Untuk jawatan akademik, untuk jawatan akademik kita akan menggunakan formula keperluan pesara. Formula keperluan pesara ini adalah kita bangunkan Excel dan kita formulakan. Maksudnya kita akan ada maklumat PS pengajaran, maksudnya jumlah pelajarnya, dan kita comparekan dengan PS pesara. PS pesara itu, dan kita dapat tengok berapa keperluan formula ni kita bahagikan dengan 15 jam sebagai sebagai kita panggil apa 15 jam untuk seorang pesara. So, kita akan dapatlah berapa bilangan pesara yang diperlukan untuk di sebuah fakulti atau di kampus. Jadi dengan maklumat keperluan tu, kita akan rasiokan sebab kelulusan yang contoh kalau kelulusan akademik yang diluluskan akan rasiokan. Kita akan rasiokan mengikut keperluan daripada formula keperluan tu lah. Daripada ratio tu kita dapat pastikan, kita dapat lihat setiap fakulti tu berapa yang kita boleh habiskan supaya dia tidak melebihi jumlah kelulusan yang diluluskan oleh fakulti kita. Okey. Macam sekejap sangat pula. Ya, dah penutup. Okey, sebagai penutup saya ingin memetiklah pernyataan akhbar berita harian pada 21 Oktober ni baru je lagi yang ditulis oleh Tuan Muhammad Nasiruddin Azmi, di mana Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri ini Keseluruhan, berkata bahawa satu kajian akan dibuat untuk menambah baik sistem masyarakat Malaysia kepada satu struktur baru supaya ia relevan dengan keperluan masyarakat awam pada masa kini. Kiranya ini adalah satu yang terbaiklah buat kita. Jadi sama-sama kita nantikan apakah penambahbaikan yang akan dibuat lepas ini. Allah. Okay, jadi saya rasa saya dah selesai lah kepatangan saya ni. Jadi saya serahkan kepada Puan Moderator lah untuk meneruskan. Terima kasih Puan Hafizah. Kita buka kepada peserta, tuan-puan, sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada Puan Penceramah. Pada mula-mula sesi tadi saya ternampak Cik Azmi dan Puan Azura raise hand lah. Kalau sekiranya soalan itu masih lagi ingin ditanyakan, sila. Ada soalan ke? Boleh juga tulis soalan di ruangan chat. Kalau saya tak sempat, mungkin boleh sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bertanya tu? Assalamualaikum, saya Rizal daripada hospital. Cik Rizal, janganlah tanya soalan susah. Tak ada, saya tak susah. Senang soalan. Sebab saya pun ada banyak kekurangan lah walaupun dah mengurus hospital ni. Cuma terima kasih kepada Puan Rafizah tadi lah, saya nampak banyak ilmu juga yang saya dapat yang saya lama ni tak pernah lalui. Saya ada soalan sikit yang bertanya sebab kebetulan pada baru-baru ini berkaitan dengan dua soalan. Pertama berkaitan dengan OS 29,000 dan juga OS 11,000. Seperti sedia maklum, saya rasa di peringkat universiti pun sama apabila warrant untuk 2022 kebanyakan warrant ataupun SKP yang diberi berbentuk OS 11,000.
ia juga terkesan kepada hospital jugalah. Jadi apabila OS 11,000, maknanya jawatan kontrak berwarrant, cuma saya nak bertanya apa perbezaan dan kelebihan yang ada apabila kita menawarkan jawatan OS 11,000, sebab terutamanya di kalangan pegawai perubatan, jadi apabila disebut sebagai kontrak, mereka melihat menampak ia tidak ada kelebihan kepada mereka. Jadi bila sebut kontrak itu antara 29 dengan 11,000 itu mereka nampak hanya perkataan kontrak. Tetapi di sudut pentadbiran kita nampak satu OS 11,000 ni adalah kontrak berwarrant. Cuma itulah saya nak sedikit penjelasan tentang perkara yang pertama. Soalan kedua adalah berkaitan dengan kontrak 29,000. Soalan saya berkaitan adalah tentang adakah contohlah kalau katakan tahun ni saya dapat 100 orang OS 29 dengan nilai sebagai contoh 6 juta. Apabila tahun depan sebagai contoh saya dapat lagi satu dapat tambahan atau bukan tambahan lah, nilai yang sama 6 juta, adakah pada tahun depan apabila saya ada perancangan untuk tukar jawatan, kalau katakan jawatan tu ada contohlah 100 orang, tapi daripada 100 orang tu mungkin 10 orang tersebut saya nak tukar dengan jawatan lain. Pertama soalan saya, adakah perlu dapat kerusan daripada JPA untuk tujuan tersebut? Yang kedua, apabila dipersetujui di peringkat JPA, adakah ia di trade off mengikut one to one berdasarkan jawatan ataupun dia berdasarkan nilai gaji tersebut? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan Encik Izal. Memang susah soalan Encik Izal ni. Sebab perkara-perkara yang yang dimaklumkan kepada kami berkenaan dengan kaedah pemilihan jawatan ni, yang kami terima juga pada surat 1 Oktober 2021 daripada PDP, yang mana kaedah pelantikan perlu dilaksanakan secara kontrak, maksudnya kontrak of service dengan menggunakan peruntukan 11,000 lah. Jadi perkara ni masih baru, jadi saya tak nampak lagi sebenarnya apa dia punya perbezaan, kelebihannya. Jadi kami pun dalam proses lagi untuk memahami daripada inilah maklumat daripada PPT lah ataupun daripada PPT. Jadi yang tu saya rasa saya simpan dulu soalan Cik Rizal tu dulu. Nanti kita akan hubungi Cik Rizal ya. Boleh yang tu? Cik tak? Okey, untuk soalan kedua Cik Rizal ya. Apabila kita telah diluluskan jawatan, contoh seperti saya sebut tadi, ada 100 jawatan ya, dan ingin ditukar dengan jawatan lain, saya rasa dia tak boleh berlaku begitu sahaja. Maksudnya kita perlu bawa ke mungkin ABM tahun seterusnya, perlu diperlakukan, dan tentang kaedahnya tu saya rasa dia tak melihat emolumen, dan mungkin mereka akan guna kaedah one to one lah. Tapi kita tak pasti sebab mereka ni dia punya kaedahnya berbeza. Kita tak boleh nak anggap. Kadang-kadang nak tengok emolumen yang sama. Kadang-kadang menggunakan one to one punya pelaksanaan. Jadi kita tak pastilah yang tu. Tapi yang saya pastinya mereka jawatan-jawatan ni tidak boleh ditukar begitu je, perlu dibawa ke ABM lah, kurang-kurangnya ke ABM tahun seterusnya. Boleh Encik Izan jawapannya begitu? Puan Hafizah, ada lagi 2 soalan daripada peserta. Yang pertama daripada TC Muhammad Fadil, dalam isu kenaikan pangkat, pihak mana sewajarnya yang merangka laluan kerjaya? Yang kedua daripada Puan Mahfuzah Abu Kasim, apa beza contract for service dengan contract of service? Okey, untuk soalan TC Muhammad Fadil
Untuk itu kenaikan pangkat ni, yang merangka laluan kerjaya ni sebenarnya boleh dibawa ke ketua skim. Maksudnya ketua skim yang melihat apa nama laluan kerjaya dengan boleh juga dengan dengan kerjasama dengan pejabat mendaftar juga. Sebab kita ada bahagian kemajuan kerjaya yang melihat tentang laluan kerjaya staf di ITM. Jadi untuk yang merangka tu boleh dibincangkan bersama dengan apa nama ketua skim masing-masing. Okey, beza kontrak for service dengan kontrak of service. Kontrak of service ni adalah kontrak yang menggunakan OS 11,000 atau 29,000, dan kontrak for service ni adalah kontrak for service. Kontrak for service sekejap ya. Kontrak for service ni adalah kontrak yang kita bayar gaji secara langsam lah, dibayar yang secara langsam. Dan dia ni sebab Adi tentang kontrak for service ni sebenarnya. Saya mohon kita PID sekejap untuk soalan tu. Kita ke soalan lain yang Paulinda. Okey, kita ada beberapa soalan. Untuk staff grade 19, okey, daripada Puan Syafiqah jika staff grade 19 mempunyai degree yang sesuai memohon jawatan grade 41, adakah ada halangan? Lepas tu seterusnya ada macam mana, saya nak baca semua ataupun Puan Fiza akan Satu-satu. satu ya? Okey. Grade 19 mempunyai degree. Ada halangan. Tiada halangan. Mereka boleh memohon seperti biasa sebab sebarang permohonan jawatan dia berdasarkan kelayakan, syarat kelayakan. Jadi Puan siapa tadi? Puan Syafiqah, jika ada iklan yang dibuka daripada JITM atau agensi lain, boleh memohon, dan perlu melalui apa nama kita panggil, melalui proses pelantikan seperti biasa lah. Betul, perlu melalui peperiksaan keikhlasan dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya boleh kita teruskan? Okey. Okey, daripada peserta jawatan juruteknik perubatan U19, adakah masih ada laluan kemajuan kerjaya atau boleh tak menjawat jawatan tersebut ditukar ke jawatan lain seperti jawatan pembantu makmal C19? Teknik perubatan ni. Laluan kerjaya untuk juruteknik perubatan ada laluan kerjayanya. Dari segi PBBK, mereka boleh pergi ke U22 selepas 13 tahun melalui kenaikan pangkat secara time base. Dan time base juga ada time base kedua. Time base kedua pun ada. Kalau nak tukar kepada jawatan lain seperti jawatan pembantu makmal, maksudnya yang ini sebab untuk tukar lancik jawatan, kita perlu melihat kepada dominan. Jawatan-jawatan dominan, kalau lihat di sini, juruteknik perubatan tidak diseleksikan. Jadi saya rasa ini agak susah lah. Mungkin tidak dibenarkan lah begini. Maksudnya kalau untuk jawatan-jawatan dominan seperti contoh pembantu kalau pegawai khidmat pelanggan contohnya N19, kalau mereka memohon untuk pergi ke jawatan dominan N19, pembantu takbir pengenalan operasi yang itu dibolehkan sebab pembantu takbir pengenalan operasi ni adalah salah satu daripada jawatan dominan yang satu jawatan boleh masuk, maksudnya boleh kita ganti ke situ. Okey, soalan seterusnya. Daripada Encik Rosman nak bertanya soalan, sekiranya ada staf yang tidak mengisi pengisytiharan harta untuk kali kedua, ada dengan subjek khidmatan staf tersebut. Tak berapa clear soalan ni Cik Rosman Maksudnya adakah sekiranya staf tidak mengisytiharkan soalan harta kali kedua, adakah memberi kesan kepada
servis perkhidmatan tersebut ke? Saya rasa mungkin begitu kot yang dimaksudkan. Kesan sekiranya tidak mengisytiharkan harta. Ya, betul lah tu. Kesannya Puan Hafizah sekiranya pengisytiharan harta tidak diisytihar untuk kali kedua. Kesan terhadap servis staff. Bukan tak ada story. Yang ini, Integratif ke bukan? itu dia tu. Ini Integratif. soalan yang tak berkaitan dengan yang perkhidmatan ni. Kita minta, kita akan majukan kepada wajib yang terlibat lah. Jadi kita akan jawab terus kepada aktiviti ya, Cik Sun. Okay. Ada soalan lagi? Kita ada lebih kurang macam 10 minit sebelum kita mengakhiri program ini. Puan Linda, kita nak patah balik kepada soalan tentang produk service. Kita Okey, maklumkan sebab produk service sebab saya pun macam dia punya definisi yang secara apa kita panggil tu saya tak apa pasti. Jadi bila kita lihat kat sini ini berdasarkan apa nama pekeliling pentadbiran lah bilangan 4 tahun 2008. Kontrak tersebut ni maksudnya kontrak untuk perkhidmatan. Maksudnya kita memberikan kerja kepada seseorang yang mempunyai kepakaran secara sepenuh masa. Contoh kita lantik pesarah tetapi untuk menjalankan tugas sebagai pengarah di sesuatu aktiviti. Itu kita kena lantik kontrak tersebut lah. Itulah maksud dia. Ada persoalan lagi Puan Hafizah? Boleh saya teruskan ya? Boleh Okey, teruskan. daripada Puan Nurita, adakah staf yang akan diberikan kenaikan pangkat secara fleksi tidak mengisytiharkan harta, adakah kenaikan pangkatnya itu akan ditangguhkan? Berkaitan dengan isytihar harta juga. Isytihar harta juga. Jadi kita tinggalkan dulu soalan yang tak berkaitan. Tapi kita akan majukan kepada bahagian yang terlibat. Integriti lah. Okey, soalan seterusnya pada Syed Muhammad Syuhairi. Berkaitan pertukaran skim dominan, adakah permohonan dan skim atau arahan dari pejabat pendaftar? Okey, untuk skim dominan, dia perlu datang permohonan daripada penandang, daripada penama tu. Daripada penama memohon untuk menukarkan kita panggil untuk tukar lantik pada skim dominan dan kita akan proses lah. Prosesnya kita akan bawa ke ADM sebenarnya. Kita bawa ke melalui anggaran belanja mengurus tahunan kepada JPA. Dia bermula daripada penyandang itu sendiri. Tapi untuk skim dominan yang telah, maksudnya yang lepas-lepas, maksudnya ini adalah hasil daripada kajian. Sebenarnya hasil daripada kajian JPA dengan perbincangan juga dengan pihak agensi. Maksudnya mereka ada datang ke UiTM untuk membuat kajian masa mula-mula skim dominan ini diperkenalkan. Jadi daripada situ, daripada hasil kajian tu, SKP 2020 ke 2019 adalah SKP yang telah mendominankan beberapa skim perkhidmatan. Dan kita daripada situ itu akan menjadi inilah pusat kuasa lah kepada pelaksanaan skim dominan ni. Jadi kita pegang itu. Okey, Ada lagi ke? kenapa grade 28 dan grade 40 tidak diwujudkan di cawangan-cawangan? Mohon beri pencerahan. Kenapa ya? Dia bukan tidak diberikan. Sebenarnya grade yang di laluan baru, kita panggil laluan baru lah untuk skim tertentu ni jawapannya tak banyak. Cik siapa tadi? Cik Ismail. Dari pejabat daftar dia kata. Ya. TS. Hanya melalui chatting ke? Ya. Kenapa grade 28 tidak ini? Dia bukan macam ni sebab grade 40 ini kita kena tengok dia punya apa kita panggil kompleksiti tugasnya. Kalau kompleksiti tugas itu tidak sampai apa nama perlu diisi di cawangan, dia tak boleh nak luluskan yang tu sebab kita lihat dia punya teratur. Maksudnya ratio grade kenaikan pangkat
dengan grade sebelum. Maksudnya bilangan jawatan tu kena melihat perkara-perkara itulah. Jadi kita bukan apa nama tak boleh lekat untuk cawangan, tapi keperluan itu tidak membenarkan lah begitu. Okey, kita terima dua soalan terakhir yang ada berada di chat ni. Pertama adalah ada tempoh tutup untuk permohonan tukar lantik, dan kedua, adakah staf berjawatan kerani grade 19 akan ditukarkan ke grade N29 sekiranya memiliki diploma. Ini soalan terakhir ya. Okey. Tempoh tutup tiada tempoh tutup. Pemohon yang berminat untuk apa ni tukar lantik boleh memohon bila-bila masa, dan kita akan bawa ke agensi kita lah secara berperingkat. Kita akan kumpulkan permohonan dan kita akan bawa ke peringkat JPA melalui ABM 2020, maksudnya ABM tahunan lah kepada agensi pusat. Yang soalan yang terakhir tadi, adakah staf berjawatan kerani N19 akan ditukarkan kepada N29 jika memiliki kelayakan diploma? Kerani yang memiliki diploma, mereka perlu memohon seperti biasalah, memohon melalui proses pengambilan pelantikan seperti biasa, dan perlu bersaing dengan calon-calon yang di luar itu, dan tidak boleh terus ditukarkan. Kita tak laksanakan begitulah. Okey, Puan Fiza, jadi dua soalan terakhir kami kira lah ya. Okey, kita ya. Ya terakhir, dua terakhir. Adakah pegawai latihan khas? Okey. Ya kan Okey, dah terakhir dah tadi. itulah. Apa ni dah terlangsung. Adakah pegawai lantikan khas sama maksud dengan grade khas? Dan Lantikan khas, pegawai lantikan khas. Grade khas, okey, kalau grade khas itu adalah grade apa ni, jawatan yang apa nama panggil, grade BK itu adalah grade khas. Pegawai lantikan khas tu benda yang berbeza tu. Itu tak sama. Tak sama Cik Jeffrey. Ni sahabat saya ni Cik Jeffrey ni. ya, grade khasnya susah kan. Okey. Betul, adakah dibenarkan penarikan semula skim dominan ini sedangkan skim tersebut tidak dijumutkan? Okey, itu soalan terakhir. Penarikan semula sedangkan tidak dijemukkan. Apakah maksud penarikan semula? Maksudnya adakah bermaksud penyandang yang telah apa nama ditukar lantik nak kembali semula kepada jawatan asal tu? Maksudnya begitu ke Cik Syahri? Cik Muhammad Syuhairi. Oh tak, okey, maksudnya begini, kalau seseorang penyandang telah ditukar lantik kepada jawatan dominan dan nak patah balik kepada jawatan lama, itu tidak dibenarkan. Itu memang tidak boleh lah. Tidak boleh berlaku. Okey. Dengan soalan yang baru saja dijawab oleh Puan Pujama, maka dengan ini kita berada di penghujung sesi program. Sekiranya tuan-puan ada lagi soalan-soalan yang ingin dijawab ataupun mohon pencerahan, boleh email teruslah kepada bahagian pengurusan organisasi. InsyaAllah pihak berkenaan akan menjawab soalan tuan-puan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu majlis ilmu kita dengan surah Al-Asr, dan semoga majlis ilmu ini mendapat manfaat kepada kita semua demi kelangsungan UiTM. Kita akhiri dengan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sudah mendengar. Terima kasih.
Lepas ni kalau kenal dia apa mana makan saya tahu. Bos kata kenal kalau dia mulut lah. Ini malam saja. Ini